Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sejak 2 tahun kebelakangan ini terdapat 8 syarikat Malaysia telah dikenakan Perintah Sekatan Pelepasan dengan izin Withhold Release Order WRO oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amarka Syarikat. Syarikat-syarikat ini terdiri daripada pengeluar produk sarung tangan, getah dan kelapa sawit. Pada tahun 2021, 2 daripada 8 syarikat ini telah dilepaskan daripada perintah tersebut setelah mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan sewajarnya bagi mengatasi perkara ini. Hal ini termasuklah dengan membuktikan bahawa produk-produk yang dibuat, dihasilkan atau dikilangkan tidak melibatkan sebarang amalan buruh paksa. Bagi memastikan isu buruh paksa dapat ditangani secara teratur, Menteri Sumber Manusia telah mengadakan lawatan ke Washington, Amerika Syarikat pada 8 hingga 13 Mei 2022. Dalam lawatan itu, beliau telah bertemu dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Jabatan Buruh Amerika Syarikat, Jabatan Negara Amerika Syarikat dan US CBP. Semasa ataupun Custom of Border Protection. Dengan izin, semasa pertemuan ini, Menteri Sumber Manusia telah mencadangkan supaya satu jawatankuasa kumpulan kerja bersama dapat ditubuhkan bagi memastikan adanya hubungan baik di antara kedua-dua negara. Cadangan ini disambut baik dan dipersetujui oleh United States of America Custom of Border Protection. Jawatankuasa ini dijadualkan untuk bertemu pada setiap 3 bulan. Mesyuarat pertama akan diadakan pada Ogos 2022 secara maya, manakala mesyuarat yang kedua telah dirancang dan dipersetujui untuk dianjurkan secara fizikal di Kuala Lumpur pada Disember 2022. Melalui jawatankuasa ini, pelbagai program kerjasama dijangkakan dan dapat dijalankan, antaranya program pembangunan kapasiti, perkongsian maklumat dan teknologi serta sesi dialog bersama pihak berkepentingan seperti Kesatuan Sekerja dan Industri. Dalam masa yang sama, kementerian ada juga membuat pindaan terhadap beberapa undang-undang perburuhan bagi memastikan usaha membasmikan amalan buruh paksa dapat dilaksanakan dengan lebih serius. Antara undang-undang yang telah dipinda adalah Akta Kerja 1955, Akta 265 yang telah dimasukkan peruntukan berhubung buruh paksa dan akan dikuatkuasakan pada 1 September 2022 ini. Kerajaan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan majikan-majikan negara ini menyediakan perlindungan hak pekerja yang sewajarnya selaras dengan undang-undang perburuhan domestik dan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila, Sungai Buloh. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan itu. Isu ini bukan isu WRO dan finding yang baru-baru ini. Bukan satu cerita baru. WRO untuk Sime Darby sebagai contoh telah dikenakan pada Disember 2020. Dan saya minta, Yang Berhormat Menteri belum jawab soalan saya sebagai lengkap sebab saya minta nama-nama syarikat disebut dalam jawapan. Tapi Yang Berhormat Timbalan Menteri gagal buat. Jadi saya harap bila kita tanya sebut nama dan bidang perniagaan, disebut sarung tangan dan kelapa sawit. Tapi nama syarikat tidak disebut. Ini mesti dijawab, soalan mesti dijawab dengan lengkap. Inilah tugas kita di Dewan Rakyat supaya maklumat disampaikan di Dewan Yang Mulia dan disampaikan kepada rakyat. Saya balik pada soalan tambahan. Di Disember 2020, CBP yang agensi custom di Amerika Syarikat telah dapati ada reasonable, dengan izin saya baca, ada reasonable evidence demonstrating that the Sime Darby plantation, inilah GLC, antara GLC terbesar kita, including its subsidiaries and joint ventures, primarily located in Malaysia, harvested the fruit and produced the palm oil using forced labor. So jadi ini sudah 2 tahun. 2 tahun sudah lalu dan macam ini perkara serius sebab baru disebut oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa. Ini serius dengan hubungan kita dengan US. Dan Februari tahun ini WRO dinaik pangkat kepada finding. Finding itu maksudnya macam perintah kekal. Di mana sekali lagi CBP kata
there is sufficient information dengan izin to support a finding that Sime Darby Plantation and its subsidiaries are using forced labour on Sime Darby's plantations to harvest fruit dan sebagainya. Jadi saya faham selepas itu saja sekarang kita dah buat lawatan, kita ada joint committee. Jadi bagi saya 2 tahun setengah ini banyak masa sudah berlalu. Sepatutnya Sime Darby sudah membetulkan apakah amalan yang diadu ini dan betulkan supaya WRO tidak dinaik kepada finding. Soalan saya secara spesifik, Tuan Speaker, apakah jangkaan masa yang dari segi kementerian supaya Sime Darby Berhad, GLC Premier kita boleh selesaikan masalah mereka ini seperti mana yang dibuat oleh Top Glove. Top Glove dah selesai dan finding dan WRO telah dibatalkan. Jadi dalam jangkaan kementerian, bilakah kerajaan melalui kementerian akan bantu dan selesai masalah ini berkenaan Sime Darby sebab ini mencecaskan imej negara. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Terima kasih sahabat saya Sungai Buloh. Ada 4 soalan yang saya dapat catatkan daripada soalan tambahan ini, iaitu pertama berkenaan dengan senarai, yang keduanya berkenaan dengan senarai nama yang telah kita bagi WRO dekat Sime Darby, yang ketiga berkaitan dengan kita dikekalkan dengan tier 3, yang keempat bilakah akan selesai berkenaan dengan Sime Darby yang kita letakkan dalam senarai finding WRO. Jadi untuk senarai yang diminta oleh Sungai Buloh, insya-Allah saya akan menjawab secara bertulis sebab ini isu penting, isu melibatkan ekonomi. Ya. Saya akan menjawabkan secara senarai itu dalam syarikat-syarikat yang dibangkitkan itu dalam senarai bertulis. Tapi saya lebih baik disebut di sini, di Dewan. Saya akan jawab secara bertulis. Saya jawab isu penting, ini melibatkan isu ekonomi negara. Dia memberi kesan kepada pasaran saham dan sebagainya. Jadi saya jawab bertulis, okey? Boleh. Next one. Sungai Buloh? Okey. You faham kan bila saya sebut macam tu? Bukan saya tak tahu, saya tahu soalan you tu. Boleh. Okay, terima kasih. Berkenaan dengan Sime Darby, alhamdulillah kita sekarang kita sudah ada 2 syarikat yang telah dikeluarkan daripada senarai WRO. Jadi dia punya kriteria yang dibuat oleh 2 syarikat ini immediately take out from the listing dengan izin. So kita akan menggunakan kaedah ini kepada syarikat yang disenaraikan untuk kita mengambil masa lebih kurang yang ditanya tadi, masa lebih kurang setahun untuk kita semak siasat lagi apa-apa yang belum boleh dipenuhi. Tapi insya-Allah kerjasama daripada syarikat-syarikat ini kepada kerajaan Malaysia sangat-sangat baik, memberi kerjasama untuk kita mengambil tindakan supaya memberi satu kesan yang positif kepada ekonomi negara. Di jangkaan masa, kita minta bersabar, dalam masa setahun daripada sekarang kita akan dapat outcome-nya. InsyaAllah, terima kasih kepada Sungai Buloh yang membangkitkan perkara-perkara ini. Dan kita juga telah menyenaraikan Ringkaskan jawapan boleh sebab masa 11 kriteria konsensus ataupun komitmen ataupun persetujuan di antara kita dengan negara yang meletakkan, yang membuat penilaian di segi finding WRO dan juga CBP ini. Jadi insyaAllah 11 perkara ini kita telah menggunakan setiap satu perkara ini secara terperinci untuk memastikan supaya forced labour dan juga human trafficking ini tidak berlaku di dalam amalan buruh di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih.